Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagi memulakan majlis ilmu kita pada pagi yang barakah ini, marilah sama-sama kita memulakannya dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Subillah minasyaitanirrajim. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat yang dikasihi, yang saya hormati, dan paling utama mudah-mudahan kita sentiasa dalam barakah. InsyaAllah pagi yang mulia ini kita mulakan dulu dengan bacaan doa ya. Kita boleh mula sikit dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi awliyaillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ya Allah, ya Allah, lapangkanlah dada kami, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Limpahkanlah kepada kami ya Allah limpahan rahmatmu, pertolonganmu ya Allah, pengampunanmu ya Allah. Allah maftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ya Allah. Allah maftah alaina, ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu hikmahmu ya Allah. Wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Dan limpahkanlah kepada kami rahmatmu, pertolonganmu, pelindunganmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik. Ya Allah, berikanlah kepada kami lidah yang lembut, yang sentiasa berzikir mengingatimu. Wa qalban mufa'aman bi syukrik. Serta hati yang sentiasa bermanfaat, yang sentiasa bersyukur kepadamu. Wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Serta badan yang sihat, yang kuat, yang ringan untuk sentiasa beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat.
wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang mantap, wa dinan qayyiman, cara hidup yang jitu, wa afiatan min kulli baliyah, serta lindungilah kami daripada segala mara bahaya malapetaka ya Allah. Wa hab lana haqiqatal imani bik hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak. Ya Allah, berilah kami hakikat keimanan yang sebenar, hakikat keyakinan yang sebenar, hakikat bergantung yang sebenar kepadamu ya Allah. Hatta la nakhaf, sehingga kami tidak perlu takut atau mengharap ataupun meminta-minta selain daripadamu ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub, ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawasanya hati-hati kami ini qad jama'at ala mahabbatik, kami berkumpul kerana menyintaimu, kami berkumpul di alam maya ini ya Allah, kami bertemu di dalam majlis ilmu di alam maya ini kerana kami mencintaimu ya Allah, sebagai bukti cinta kami kepadamu, bukti cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukti cinta kami terhadap akhiratmu lebih utama daripada duniamu ya Allah. Waltaqat ala ta'ati, kami bertemu di alam maya ini ya Allah kerana mentaati perintahmu, perintah menuntut ilmu, perintah untuk memperbaiki diri, muhasabah diri, perintah untuk menjadi hamba-Mu yang lebih baik, yang bertakwa, yang beriman, yang saleh ya Allah. Waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik, ya Allah, kami bersatu walaupun di alam maya ini ya Allah, demi memikul beban dakwahmu ya Allah, untuk menyampaikan kebaikan, untuk mencegah kemungkaran ya Allah. Moga dengan itu kami menjadi umat yang terbaik, yang engkau redha terhadap kami ya Allah. Wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik, kami ya Allah mengikat janji setia akan mendaulatkan syariatmu ya Allah, akan menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Allah, akan menyebarkan agama ini ke seluruh pelosok alam ya Allah, akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam masyarakat kami, bahkan di dalam negara yang kami cintai ini ya Allah, agar tertegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fawasikillahumma rabitataha, maka eratkanlah ya Allah, kukuhkanlah ya Allah ikatan hati-hati kami ya Allah, ikatan hati kami, agar kami saling berkasih sayang kerana-Mu, agar kami saling tolong menolong kepada kebaikan dan meninggikan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, agar kami tidak tolong menolong dalam perkara maksiat dan keburukan ya Allah. Fawasikillahumma rabitata wa adimudah, meserakanlah hati-hati kami dengan ikatan kasih sayang, rasa merindui ya Allah, rasa saling menghormati, saling menjaga ya Allah, saling melengkapi di antara kami ya Allah. Wa adimudah wahdiha subulaha, tunjukilah hati kami jalanmu yang lurus. Wasyrah suduraha bifaidil imani bik, limpahkanlah ke dalam hati kami limpahan keimanan kepadamu. Wa jamili tawakkuli alaik, serta keindahan bertawakal kepadamu. Wahyiha bima'rifatik, hidupkanlah hati kami dengan mengenalmu, menyintaimu ya Allah. Hidupkanlah hati kami dengan mengenal Nabi kami dan menyintai Nabi kami ya Allah. Wa amita ala syahadati fi sabilik, dan matikanlah kami di jalanmu ya Allah, dalam mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fawasikillahumma rabitataha ya Allah wa amita ala syahadati fi sabilik. Allah ya Allah, Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami dalam mengingatimu, dalam bersyukur kepadamu, dalam memperelokkan amal ibadah kami. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an wa mubarakatan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rizki yang luas dan rizki yang barakah ya Allah, rizki yang melimpah ruah ya Allah, agar kami memanfaatkan untuk bahagian akhirat kami, kemudian memanfaatkan kehidupan yang baik di dunia ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rizki pasangan yang soleh, pasangan yang solehah, dan anak-anak zurat keturunan yang soleh-solehah. Rizkikanlah kami sahabat-sahabat, kawan-kawan yang baik ya Allah. Rizkikanlah kami kesihatan yang baik, yang kami lakukan ketaatan kepadamu. Rizkikanlah kami akal yang sihat, ilham yang benar ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Muqallibal Qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab bighairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdausmu ya Allah, tanpa dihisab, tanpa diazab. Wala taj'alna min ahli nar, dan jauhlah kami
kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, berkatilah majlis ilmu yang kami hadir pada pagi ini ya Allah. Jadikan ilmu yang kami belajar ini ya Allah satu ilmu yang benar dan mampu mengubah dan memimpin kami ya Allah. Berilah kami penghayatan dalam solat kami ya Allah. Berilah kami tergolong di kalangan orang yang khusyuk. Allahumma ja'alna minal khashiin. Allahumma ja'alna minal musallin al khashiin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menunaikan solat dengan khusyuk ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Bismillah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian, Masya Allah, terima kasih ya kepada semua yang hadir. Saya lihat ada di Subhanallah, saya lihat ya sahabat-sahabat di IG, ada Limah Salim, Wani Hussein, Terio Official, Aziza Siddiq, Nurhani Musa, Ummu Nur, Bi'ain Yusuf, Subhanallah, Sabella for you. Hari ini topiknya adalah bagaimana menggapai khusyuk dalam solat. Subhanallah, topik hari ini adalah bagaimana menggapai khusyuk dalam solat. Manakala sahabat-sahabat di FB, Ustazah tak boleh baca ya, memang komen tak nampak di sini. Okey, sahabat-sahabat di FB pula ada Sarima, Halina, Masya Allah, Rosazalina, kenapa ya tersekat, Nosazaliza, Hasma, dia tak boleh ni. Dia tak naik. Ada Nafsiah Osman, kejap. Okey, Masya Allah. Okey, Nurun Najwa, Nur Azliza, Aida Azlina, Nazihah Kadir, Wan Masra, ada sahabat dunia akhirat, Masya Allah. Subhanallah, ramai sahabat-sahabat yang telah hadir. Zarina, Siti Nur, Mas Riza, Raja Esa, Sadiah Chong, Naimatul Aisyah, Subhanallah, Zaid Anis, Hazlina, Syida Awal, Hani Hania, Isa Sadia, Nur Habsah, Azlina, Nur Nosia, Norihan, Amira Mia, kan Midah Maidin, Haizan, Fitara, Yunelida, Syida Musa, Hani Hania, Siti Maryam, Saidiah Nuri, Habibah Rasul, Subhanallah, Sabaria, Aziz Hassan, Masya Allah. Ramai. Nazihah Kadir yang hadir sama, Tajul Taj, kan, Mariani, Khai Kedah, Maya Afisa, Yong Hawa, Sarimah Mamat, Nurziha, Masya Allah. Subhanallah, kalian adalah sahabat dunia akhirat. Kalian adalah sahabat, insya-Allah, mudah-mudahan sahabat sejati, sahabat yang sebenar, yang selalu memberikan sokongan, yang selalu memberikan doa, Subhanallah, yang sentiasa mengikuti perjuangan dan juga dakwah, khususnya saya, dan hakikatnya adalah satu perjuangan yang dibuat secara berkumpulan. Ada ramai yang bersama dengan perjuangan ini, Masya Allah. Jadi walaupun anda mungkin sekadar hadir dalam perkongsian kita, ataupun mungkin share perkongsian, semua tu ada saham belaka. Semua ada bahagian masing-masing dalam jalan dakwah ni, Masya Allah. Jadi untuk kita kita nak mulakan dah ni kuliah kita, tuan-puan sekalian. Dan insya-Allah mungkin kita boleh sama-sama tekan butang share, sebab dengan kita tekan butang share, kita dapat pahala berkongsi kebaikan, kita dapat pahala kita menyebarkan ilmu, kita menyebarkan amal makruf dan juga nahi mungkar. Subhanallah, saya mungkin ada bahagian pahala menyampaikan, tapi tuan-puan dapat pahala bahagian menyebarkan.
kan, hanya tekan butang share dan mengajak lebih ramai untuk hadir sama, kerana topik yang kita bincangkan ini adalah topik yang sangat penting, iaitu berkenaan dengan solat. Masya Allah. Dan kepada siapa yang ada ingin meninggalkan soalan-soalan berkaitan dengan solat, boleh, insya-Allah kita pilih dalam 3 soalan di hujung. Nanti Ustazah Izzati pilih 3 soalannya di hujung. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya sangat menggalakkan untuk tuan-puan sekalian terus meninggalkan komen, kan, tuliskan nota, buat catatan, sebab dengan itu juga membantu engagement boleh naik. Jadi kita tengok pada pagi ni 1.3 tu belum naik ya Syira. Mungkin ada faktor-faktor sekarang ni FB dah semakin susah tuan-puan sekalian, follower pun tak dapat notification, FB pun dah semakin susah nak naik reach engagement, sebab FB dah menjadikan dah makin ketat dan menjadikan FB ni satu bentuk keuntungan perniagaan. Jadi dia memang akan macam menyukarkan lagi untuk naik reach. Jadi ini adalah perjuangan kita bersama. Tuan-puan sekalian boleh bantu untuk naikkan reach supaya lebih ramai yang hadir sama. Kemudian memang FB nak suruh kita boost bayar untuk naikkan reach. Jadi kita tetap bertahan supaya tak bayar, tak buat FB ad, kerana di situlah maksudnya antara kaedah untuk kita meneruskan dakwah kita tanpa perlu mengeluarkan bajet yang tinggi. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Felda Surau Menara. Surau Menara Felda. Masya Allah, penganjur adalah Surau Menara Felda Kuala Lumpur. Dan di sana ada perkongsian siapa yang ingin menyumbang, kan, kepada perkembangan ataupun imarah surau ini, boleh salurkan ke Maybank Surau Menara Felda pada nombor akaun yang tertera. Masya Allah, surau ini juga mewakili rumah Allah, tempat sujud. Jadi bila kita nampak ada mana-mana pihak surau ataupun masjid, dia berkongsi tentang akaun number untuk kita infak, sebolehnya tuan-puan sekalian jangan lepaskan peluang. Mungkin kita fikir, Ustazah, saya dah selalu menyumbang masjid dekat rumah saya, surau dekat rumah saya, tempat kerja saya. Tapi adalah lebih baik kalau kita menyebarkan lagi sumbangan kita, kan, supaya lebih banyak surau ataupun masjid menjadi saksi kepada infak kita. Banyak rupanya dekat sepanjang kita hidup, mungkin 50 surau kita infak, mungkin 50 masjid kita infak. Sebab apa? Hari ini infak boleh dilakukan secara alamaya. Mungkin jauh sangat tempat kita dengan surau ni, tapi kita yakin bila surau berada di tempat agensi seperti ini, surau ini hidup. Sentiasa ada orang yang menunaikan solat. Jadi bila kita menyumbang infak kepada surau ataupun masjid, sepanjang orang melakukan apa jua ibadah di situ, kita dapat bahagian pahala. Jadi bolehlah kita sama-sama menyumbang. Kalau ada lebih kurang 2,000 orang, kita dah sampai, okey, lebih kurang 2,000 orang campur Instagram dengan FB, Alhamdulillah. Maksudnya insya-Allah kalaulah boleh infak dalam RM50, kalau tak boleh RM10, kalau tak mampu RM5 pun satu jumlah yang besar lah. Masya Allah. Alhamdulillah muslimin muslimat sekalian, tajuk kita hari ini iaitu Ustazah bagaimana nak khusyuk solat, bermula 9.30 pagi sehingga jam 9.30 pagi sehingga jam 11. Okey, jadi kita ada masa lebih kurang 1 jam lagi tuan-puan sekalian bagi membicarakan tajuk Ustazah bagaimana nak khusyuk solat. Jadi saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri Idris Jusoh, yang berbahagia Datuk Seri yang berhormat, yang berbahagia Datuk Seri Idris Jusoh, pengerusi Felda, seterusnya Datuk Amiruddin Abdul Sattar selaku pengarah besar Felda, Timbalan Pengarah Besar Felda, Encik Irwan Aman, penasihat Surau Menara Felda, Encik Zaidi Malik, pengerusi Surau Menara Felda, seterusnya hadirin hadirat, para penonton yang dimati Allah dan juga semua staf Felda yang turut hadir sama. Jadi Alhamdulillah kita akan pergi kepada persoalan Ustazah bagaimana nak khusyuk dalam solat. InsyaAllah kita akan pergi kepada nota yang disediakan. Okey, kita akan tengok ya tuan-puan sekalian. Persoalan yang diberikan kepada saya iaitu Ustazah bagaimana nak khusyuk solat. Masya Allah. Okey, subhanallah. Ustazah bagaimana khusyuk dalam solat. Okey, kita tengok.
Antara perbincangan yang bakal kita kupas pada hari ini ialah tujuan ibadah ialah taqwa. Tujuan ibadah ialah taqwa. Mengapa mendirikan solat? Aqimis solah. Kenapa perkataan yang digunakan mendirikan? Jadi qiyam, berdiri, qiyam kan bahasa Arab, aqim iaitu dirikanlah solat. Kenapa digunakan perkataan mendirikan solat? Kalau zakat kita guna ita'iz zakah iaitu menunaikan zakat. Tapi bila solat kenapa digunakan perkataan mendirikan? Okey. Persoalan ketiga, topik ketiga, subtopik ketiga ialah solat merupakan amal ibadah pertama yang akan dihisap. Subhanallah. Yang keempat, solat sebagai terapi resah gelisah. Yang keenam, kaedah yang kelima, was-was dalam solat. Kita akan kupas tuan-puan sekalian. Ramai orang mengalami masalah was-was dalam solat. Yang keenam, kaedah melawan bisikan syaitan. Yang ketujuh, khusyuk sebagai roh solat. Yang ke-8, keuntungan orang yang khusyuk. Rukun-rukun khusyuk solat. Orang yang terhalang dari mendapat nikmat khusyuk. Kisah para sahabat yang khusyuk dalam solat. Doa agar menjadi orang yang sentiasa menjaga solat. Ustazah nak buat je, letak kat situ. Ambil yang kecil je. Subhanallah. Sekarang kita akan pergi kepada yang pertama, tujuan ibadah ialah taqwa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 72. Kita perhatikan dalam surah Al-An'am ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aqimus salata wattaquh wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Yang bermaksud dan agar wa an aqimu, dan agar mendirikan solat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Subhanallah. Kamu akan dihimpunkan. Di sini kalau kita perhatikan tuan-puan sekalian, kalimah yang digunakan ialah wa an aqimus salah, dan agar mendirikan salat wattaquh, serta kamu bertakwa kepada Allah. Maksudnya antara ciri-ciri orang yang mendirikan salat, antara ciri-ciri orang yang solatnya diterima oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Dan antara tujuan solat wattaqu iaitu untuk menjadi orang yang bertakwa. Wa huwal ladzi ilaihi tusyarun, dan kepada Allah lah kita semua akan kembali. Masya Allah. Okey, kenapa perkataan mendirikan digunakan? Sama juga dengan firman Allah, aqimis salah li zikri. Allah berikan perintah, dirikanlah solat li zikri, untuk mengingatiku. Juga perkataan aqim iaitu berdiri. Okey, cuba kita perhatikan seterusnya. Solat ialah suatu perbuatan yang istimewa kerana ia sinonim dengan perkataan mendirikan. Kita diseru agar mendirikan solat dan bukan sekadar mengerjakannya. Orang yang sekadar mengerjakan solat, mereka sekadar melakukan pergerakan dalam solat, tetapi jiwa mereka tidak hadir sama di dalam solat. Allahu Akbar. Cuba kita perhatikan satu amaran peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang mendirikan, bagi orang-orang yang solat. Fawailul lil musallin. Celakalah. Ada yang menterjemahkan sebagai neraka wail lah bagi orang-orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang solatnya dalam keadaan lalai. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, firman Allah ini akan ditafsirkan, Masya Allah, akan ditafsirkan lebih detail. Maksud mana Ustazah Izzati? Apakah yang dimaksudkan sahun? Kan solatnya sahun ni, perkataan sahun ni, Masya Allah. Kalau kita lihat di sini dalam firman Allah, surah apa ni? Surah Al-Maun ayat 45. Ustazah nak detail perkataan sahun. Adakah orang yang solatnya solat tak solat, ataupun ketika solat tak khusyuk, ataupun dia solat lewat? Apakah tafsir kepada sahun itu sendiri? Sebab berat ni. Maksud sahun di sini kita perlu terjemahkan, perlu detailkan, Masya Allah. Sebab dalam ayat ini bukannya dicelakakan orang-orang yang tak solat, tapi ayat ini adalah kenapa, apakah yang dimaksudkan celakalah orang yang menunaikan solat?
iaitu orang yang meninggalkan solat dalam keadaan sahun. Jadi apakah maksud sahun yang lebih tepat? Iaitu kena perhatikan. Kalaulah kita berpegang kepada pendapat sahun itu adalah orang yang tak khusyuk, orang yang solat dalam keadaan lalai, tuan-puan sekalian, jadi itu berat. Dik, kena tengah lagi. Ini pasu semua ni, Masya Allah. Tak, mungkin. Okey, kalau kita terjemahkan tak khusyuk, maka na'udzubillah, kita tergolong daripada golongan ni. Kenapa tak buat lurus ya? Kita akan tergolong dalam golongan ni, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Sebab apa? Allahu Akbar. Kalau kita akui dan kita muhasabah, memang kita dalam keadaan selalu menunaikan solat tapi dalam keadaan lalai. Kalaulah dimaksudkan golongan yang celaka ini bagi orang yang solat, iaitu mereka yang tak khusyuk solat, jadi bagaimana keadaan kita di akhirat kelak? Sebab kita selalu lalai. Saya akui saya sendiri pun ketika solat mengingati sesuatu di luar solat. Ketika solat kita tak boleh nak khusyuk, tak boleh nak fokus, subhanallah. Dan kalau kita perhatikan, tuan-puan yang dimati Allah sayang, cuba kita perhatikan. Maksudnya kalau orang yang demikian dikira daripada bilangan orang-orang, kejap, fawailul lil musallin. Maksudnya ialah kalau orang demikian dikira bilangan orang-orang yang mendustakan agama, kecelakaan besar bagi orang-orang ahli sembahyang. Okey, dia start daripada sini sebenarnya. Maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang ahli sembahyang, bukan orang tak sembahyang, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Ini yang perlu kita detailkan. Tengok ada detail tak? Tak ada kan? Masya Allah. Okey, subhanallah, jika kita rujuk kepada tafsir berdasarkan ulama-ulama menyebutkan sahun dalam solat mereka bermaksud adalah kita terlupa sesuatu kerana lalai disebabkan ada perkara lebih penting dalam fikiran kita. Kalimah sahun pula ada dalam form juga membawa maksud, Masya Allah, juga membawa maksud tidak kisah kalau kita solat atau tidak. Subhanallah, memandang ringan. Ada juga yang membawa maksud sahun itu adalah mereka yang melalaikan daripada mendirikan solat. Okey, Masya Allah. Jadi tuan-puan yang mati Allah sekalian, perkataan sahun ini sebenarnya saya tak dapat daripada keterangan tu. Dia ada banyak lagi tafsiran sahun ni. Ada yang menyebutkan sahun ini adalah mereka yang memang melalaikan solat. Dia bukan tak, dia ahli, dia solat, tapi dia tak sempurnakan 5 waktu. Kalaulah begitu terjemahan sahun, kita rasa lega sikit tuan-puan sekalian. Sebab apa? Celaka ni, celaka. Tapi ada pendapat ulama mengatakan sahun di sini adalah orang yang solat 5 waktu cukup, tapi ketika solat dia lalai, dia tak mengingati Allah. Jadi kalaulah pendapat yang pertama ini yang paling betul dan yang dipegang, maka kita tak boleh memandang ringan tentang bab solat kita. Dan kita tak boleh rasa bila kita solat, tuan-puan sekalian, selesai solat kita rasa dah settle dah. Sebab dah cukup rukun 13, kita pun tak ada buat perkara yang membatalkan solat. Jadi kalaulah pendapat yang benar, kan, yang paling asah, yang paling benar, iaitu sahun ini adalah golongan yang tunaikan solat 5 waktu cukup macam kita, tetapi dalam solat dia dalam keadaan lalai, tidak mengingati Allah. Maka sebab itu soalan hari ini bagaimana nak khusyuk solat adalah persoalan yang perlu kita kupas, dan persoalan yang perlu kita belajar, dan kita perlu ubah dah solat kita bagaimana serius, kena lebih serius untuk dapat solat yang khusyuk. Sebab bimbang tergolong di kalangan sahun. Sahun iaitu celakalah bagi orang-orang yang menunaikan solat, ahli solat lil musallin. Bukannya Allah gunakan perkataan celakalah orang yang tidak solat, tapi di sini adalah kecelakaan. Bagi orang yang tidak solat jauh lebih celakalah. Tapi bayangkan orang yang solat pun termasuk dalam keadaan kecelakaan. Allazina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang ketika solatnya sahun, lalai daripada mengingati Allah. Antara tujuan solat, aqimis salah li zikri, dirikanlah solat bagi mengingatiku, subhanallah, Allahu Akbar. Tengok ni, mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya. Ada juga yang mengatakan dia solat tapi solatnya tak sempurna. Ada yang kata sahun itu dia solat tapi tak sempurna. Maksudnya mungkin dalam keadaan tak bersuci, mungkin dalam keadaan pakaiannya pun ada najis, mungkin tak sah pun dia ambil wuduk dan sebagainya. Saya nak pesan kepada para wanita sekalian,
Hari ini terlalu banyak produk kosmetik. Bukan sekadar kosmetik pada wajah. Saya nak tegur pasal inai. Saya nak tegur juga pasal inai. Hari ini banyak inai sintetik. Bukan inai yang betul-betul daripada daun inai. Inai yang daripada daun inai, tuan-puan sekalian, dia meresap ke dalam kuku. Maksudnya dia bukan menyelimuti atas kuku. Tapi hari ini banyak inai instant yang pakai lebih kurang dalam 10 minit, lepas tu dah merah dah ni. Saya tak tahu teknologi apa yang digunakan, bahan kimia apa yang digunakan. Tapi ada setengah tu dia kata, Ustazah, saya guna inai ni, saya guna ni, ini bukan pewarna ni, tapi dia inai. Dan inai ni inai sintetik, inai yang moden. Saya minta apa? Cuba ambil pisau kikis. Cuba ambil pisau kikis. Kalau ambil pisau kikis dan boleh hilang, ambil pisau kikis dan dia boleh hilang dan nampak ada warna putih, warna asal kuku, maksudnya dia tak sah wuduk, tak sah mandi wajib. Maksudnya termasuk dalam sahun tu. Kenapa? Dia bukan tak solat, dia solat. Tapi sebab wuduk tak sah, solatnya pun tak sah. Subhanallah. Tapi kalau betul inai, tapi cuma dia guna ada bahan kimia membuatkan inai itu lebih cepat menyerap, tuan-puan sekalian, maka bila inai tu lebih cepat menyerap, kalau kikis pun, dia kikis, dia masih ada lagi warna. Dia cuma pudar je. Kikis dia tak akan jumpa warna kuku tu. Kikis dia masih lagi warna ada pink, merah hilang, tapi maksudnya nampak dia menyerap. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Itu baru sebut pasal inai. Sama juga dengan pengilat kuku. Ramai wanita jaga kuku kan, pergi spa dan sebagainya, yang nampak macam berkilat dan sebagainya. Kita panggil Quitek. Tak sah wuduk kalau guna Quitek sebab dia hanya menyelimuti bahagian atas. Okey, sebab apa? Ini baru cerita pasal wuduk, tuan-puan sekalian. Belum, itu baru bahagian ni. Dan sekarang ni ada juga orang pakai ni bahagian untuk kulit ni, krim-krim untuk kulit nak nampak cerah dan sebagainya. Wallahualam, menyerap ataupun menyeliputi. Kemudian kalau cerita pasal rambut pula, teknik rebonding dengan teknik rebonding kan, nak luruskan rambut ataupun nak keriting pun ada dua kaedah. Ada rebonding yang permanent, yang boleh kekal 6 bulan, 7 bulan. Dia juga menyeliputi rambut. Bila menyeliputi rambut, tak sah juga wuduk dan juga tak sah mandi wajib. Jadi bahaya, tuan-puan sekian, takut solat kita semua tak diterima, mandi wajib kita yang kita lepas haid hari tu rupanya tak sah, jadi solat pun tak sah. Itu yang kita bimbang, sahun menunaikan solat tapi solatnya tidak diterima, solatnya tak sempurna sebab wuduk tak sempurna. Syarat sah solat, ada berapa syarat sah solat? Ada berapa syarat sah solat? Syarat sah solat antaranya adalah syarat wajib solat ada sebelum solat, dengan syarat sah solat pun sebelum solat. Syarat wajib solat iaitu Islam. Lepas tu syarat wajib solat lagi baligh. Syarat wajib solat lagi berakal. Syarat wajib solat lagi, dah wajib solat, iaitu bersih. Manakala syarat sah solat pula juga sebelum solat. Ada berapa syarat sah solat? Syarat sah solat juga ada, ada syarat wajib solat, ada syarat sah solat. Syarat sah solat juga ada 5. Menutup aurat, lepas tu masuk waktu, lepas tu adab kiblat, suci daripada ni. Syarat sah solat dan syarat wajib solat berlaku sebelum solat. Syarat sah solat ada 5, iaitu masuk waktu, lepas tu adab kiblat, kemudian berwuduk, syarat sah solat. Kemudian yang tu tutup aurat, kemudian suci daripada hadas. Cukup 5 syarat tu barulah cukup syarat untuk sah solat. Ini sebelum solat, belum rukun, tuan-puan sekalian. Jadi wuduk menjadi syarat sah solat. Kalau wuduk tak sah, maka solat juga tak sah. Belum cerita yang pakai blusher, yang pakai itu, yang pakai krim macam-macam. Bila ambil wuduk masih ada lagi. Kita bimbang wuduk tu sebab kita guna yang, walaupun kita sebut foundation, tapi foundation yang telap air. Subhanallah, yang melaputi. Sebab apa? Kalau kata berpeluh pun dia tak hilang, bahkan bertambah sekian-sekian. Dan memang kalau nak tahu foundation kita itu telap air atau tidak, lepas basuh air biasa, kan, basuh muka air biasa, cuba ambil white tissue, kita sapu. Kita akan nampak banyak lagi melekat, maksudnya dia berada lagi di atas kulit. Ini kita kena bimbang, tuan-puan sekalian. Sama juga pasal sulam bedak.
Kan? Ada yang kata harus, ada kata tak. Itu daripada Mufti Wilayah Persekutuan dah keluar. Rupanya sulam bedak ada dua. Ada sulam bedak yang permanent, boleh tahan lama. Dia berada di bahagian permukaan kulit. Ada sulam bedak mungkin ada berapa minggu, berapa hari dah hilang. Jadi ada dua kaedah juga. Ada sulam bedak dia gunakan kaedah tatu. Seperti tatu. Tatu tu kan duduk di bahagian permukaan kulit. Sama juga sulam bedak ada yang duduk di bawah permukaan kulit. Dia bukan rawatan di bawah kulit. Jadi dia rawatan di atas kulit. Jadi semua tu kena berhati-hati. Kita tak tahu apa lagi yang keluar tuan-puan sekalian. Kan ada yang bahagian yang conteng, letak pasu bahagian bulu mata pasu, nanti mungkin bahagian air yang sepatutnya sampai tak sampai sebab dia tampal bulu mata pasu. Dan semua itu pun perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Tabarruj itu sendiri haram apabila membuat sesuatu menarik perhatian dan sebagainya. Okey, tuan-puan sekalian. Jadi maksud sahun itu perlu dijelaskan, maksudnya banyak berdasarkan tafsir-tafsiran yang berbeza. Okey, kita tengok seterusnya. Solat merupakan amal ibadah pertama dihisap. Okey, ni saya nak conteng apa tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita tahu solat kan, maksud dia dari sudut bahasa kan, solat tu maksudnya adalah doa. Ni definisi solat tu sendiri. Tak dijelaskan tadi ni. Kat sini tak ada. Okey. Solat itu sendiri maksudnya doa tuan-puan sekalian. Bila kita sebut solat itu doa, apa maksud doa? Doa maksud apa? Permohonan. Kan? Permintaan. Lagi doa kita buat apa maksud doa? Rayuan. Lagi doa apa lagi? Aduan. Masya Allah. Salat dari sudut bahasa solat maksudnya adalah doa. Tuan-puan boleh buka kamus Arab ataupun boleh Google apa maksud solat. Apa maksud solat? Lepas tu timbullah perkataan musalla kan? Musalla kan? Musalla maksudnya tempat solat ataupun tempat berdoa. Lepas tu masjid pula ustazah, masjid. Kan, masjid. Asal perkataan sajadah. Jadi masjid adalah membawa maksud tempat. Masjid bawa maksud apa? Kan? Sajadah, sujud. Lepas tu masjid jadi tempat sujud. Masya Allah. Tempat sujud. Jadi kalau kita tengok solat, iaitu solat dari sudut bahasanya maksud dia doa. Masya Allah. Kalau kita buka kamus Arab, solat maksudnya adalah doa. Solat itu sendiri maksudnya adalah doa. Doa tu apa? Permohonan, permintaan kita, rayuan kita, aduan kita kepada Allah. Jadi sebab apa? Daripada solat ni lah jadi musalla. Musalla membawa maksud tempat solat, tempat berdoa. Masjid pula asal perkataan daripada sajadah, sujud. Kemudian jadi masjid, tempat sujud. Subhanallah. Dan dalam sujud juga kita buat apa? Kan? Dalam sujud juga kita berdoa. Subhanallah. Jadi sujud juga mewakili kepada solat lah. Tempat sujud. Sujud ni sujud dalam solat. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, bila definisikan solat sebagai doa, Masya Allah, bermaksud daripada besarnya. Bermaksud daripada takbir. Bermaksud daripada takbiratul ihram. Bermula pada takbiratul ihram sehinggalah Assalamualaikum. Bagi salam, tahiyat akhir tu. Bermula daripada takbiratul ihram sampailah yang terakhir ni, rukun yang ke-13 ni. Kan?
Daripada rukun yang pertama takbiratul ihram sehinggalah assalamualaikum warahmatullah, semuanya adalah dalam rangka apa? Doa. Semuanya adalah doa. Okey. Cuba perhatikan sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, tuan-puan sekalian, daripada awal kalau kita solat seorang-seorang, kita sebenarnya tak berhenti bercakap dengan Allah, tak berhenti berdoa, tak berhenti mengadu, tak berhenti merayu dengan Allah. Daripada start takbir sampai salam, kita sebenarnya tak berhenti-henti bercakap. Non-stop. Ke ada orang yang seorang dia berhenti juga? Kalau solat berjemaah, imam baca mungkin kita berhenti kat belakang. Itu pun waktu berdiri saja kita berhenti. Waktu lain tak ada berhenti. Kan kita start. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ustazah nak, ni ada tak tentang bab kelebihan doa iftitah apa semua hadis-hadis? Ustazah nak semua yang macam hari tu tu. Semua tu kita nak share. Kan daripada awal bacaan apa, hadis berkenaan dengan semua. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bila kita start dengan Allahu Akbar, lepas tu Allahu Akbar kabira, lepas tu kita baca Al-Fatihah sampai akhir, lepas tu kita tambah dengan surah yang lain, betul kan? Kemudian bila dah tambah dengan surah yang lain, lepas tu kita pun Allahu Akbar lagi, kan? Sentiasa mengulang perkataan Allahu Akbar. Untuk berubah rukun, namanya takbir intiqal. Masya Allah. Namanya adalah takbir takbir al-intiqal. Maksudnya adalah takbir berpindah rukun. Okey, kalau kita tengok, ini takbiratul ihram. Maksud takbiratul ihram ialah takbir ihram adalah takbir yang mulia pun boleh, kan? Tanah haram maksudnya tanah yang mulia. Tanah haram juga bermaksud tanah yang mengharamkan untuk kita buat apa-apa yang diharamkan. Takbiratul ihram maksudnya juga takbir yang mulia, kan? Ihram, ihtiram, memuliakan. Dan takbiratul ihram juga bermaksud takbir yang mengharamkan. Okey. Biasanya tuan-puan sekalian, nampak ke tulisan Ustazah ni ya? Jelas tak? Oh, jom. Okey, takbir yang mengharamkan. Tuan-puan, biasanya tujuan Allah mengharamkan sesuatu adalah untuk memuliakan. Wanita diharamkan mendedahkan aurat adalah dengan tujuan Allah memuliakan wanita. Kenapa diharamkan meminum arak? Kerana Allah memuliakan kedudukan akal. Nah, kalau kita lihat orang yang minum arak, dia akan hilang akal. Dia akan merosakkan akal dia. Dia dah tak sedar dia cakap apa-apa semua. Jadi, diharamkan sesuatu yang boleh supaya memuliakan sesuatu. Subhanallah. Diharamkan berzina sebab memuliakan kedudukan lelaki yang soleh dan perempuan yang soleh. Kan? Diharamkan berzina untuk memuliakan perkahwinan. Suatu perkahwinan yang sah, kan? Ia telah dimuliakan sehingga dijadikan satu ibadah. Lalu diharamkan zina, dihalalkan nikah. Subhanallah. Diharamkan riba dan dimuliakan jual beli yang sah. Bahkan jual beli orang berniaga tu diberi pahala sebab cari rizki dan sebagainya. Apabila diharamkan sesuatu kerana memuliakan sesuatu, diharamkan melakukan sesuatu yang haram di tanah suci kerana memuliakan tanah tersebut. Masya Allah. Dan apabila kita takbiratul ihram, takbir, maksud takbir apa tuan-tuan sekalian? Okey, nampak tak? Dah tak muat. Okey, kabir. Kabir maksud dia besar. Okey, jadi bila tambah takbir, maksudnya membesarkan.
membesarkan. Kabir maksudnya besar, kan? Kabir. Jadi bila takbir membesarkan. Takbir maksudnya adalah ucapan membesarkan. Ihram ucapan membesarkan dan memuliakan. Ataupun takbir iaitu ucapan membesarkan siapa? Membesarkan Allah, kan? Takbir yang memuliakan, yang membesarkan dan memuliakan Allah. Masya Allah. Bila kita sebut takbir, tuan-puan sekalian, kalimah takbiratul ihram membawa dengan kalimah Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Membesarkan Allah. Allah yang maha besar. Bila kita sebutkan, kalau rumah kan, besarnya rumah dia. Perkataan besar itu mewakili apa? Rumah tu digambarkan rumah yang hebat. Istana dia besar. Macam tu. Perusahaan bisnes dia besar. Bisnes dia besar, kita kata. Staf dia ramai, kan? Perusahaan dia besar. Masya Allah. Ladang dia besar. Negara dia besar. Kenapa perkataan besar-besar? Besar ni dia bukan memaksudkan besar saja. Bila sebut bisnes dia besar, dia mewakili ramainya staf, meluasnya bisnes dia, majunya bisnes dia. Masya Allah. Tapi bila menggunakan kalimah Allahu Akbar, dan ia lebih luas daripada semua bayangan kebesaran yang kita bayangkan, kan? Kuasa dia besar, kita kata. Raja tu mempunyai kuasa yang begitu besar. Masya Allah. Pengaruh seorang suami itu begitu besar terhadap keluarga. Pengaruh seorang ibu itu begitu besar dalam pendidikan anak-anak. Nampak tak penggunaan perkataan besar? Jadi bila kita sebut Allahu Akbar, maksudnya dalam solat kita mulakan dengan perkataan Allahu Akbar. Yang sepatut hadir ketika itu adalah kita membayangkan kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha besar segala-galanya. Kalaulah kita kalau berhadapan dengan raja, kan main lagi. Kan? Buat macam ni. Tak bergerak tu. Selagi mana tak lalu. Kan? Tunduk. Hormat. Lepas tu yang sedang buat baris hormat pun duduk tegak. Kalau sejam-sejam lah, 2 jam lah. Tengah 30 bawah panas lah, duduk tegak sebagai tanda hormat. Dalam solat, tuan-puan sekalian, bukan 2 jam, bukan 1 jam, hanya lebih kurang dalam 10 minit. Kadang-kadang semayang tu laju 10 minit. 5 minit saja. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sedang berhadapan dengan raja segala raja. Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Raja di dunia ini, sebenar-benar raja. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang memberikan kita rizki. Allah ya Razak yang memberi rizki. Tuhan yang memberikan kita kebijaksanaan, Allah ya Hakim. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Allah ya Qawi. Tuhan yang memberikan kita keteguhan, Allah ya Matin, yang maha teguh. Tuhan yang memberikan kita ketenangan, Allah ya Mukmin. Tuhan yang memberikan kita penglihatan, Allah ya Basir. Tuhan yang memberikan kita telinga pendengaran, Allah ya Sami'. Tuhan yang memberikan kita pelbagai ilham, kan? Allah ya Rashid, yang memberikan kita kecergasan. Tuhan yang sentiasa menjaga kita, Allah ya Hafiz, yang sentiasa mengawasi kita, Allah ya Muhaimin. Dan pelbagai lagi, tuan-puan sekalian, Allah ya Wali, ya Wakil, yang maha melindungi kita dan sebagainya. Jadi kita sedang berhadapan dengan Allah ya Kabir, ya Mutakabbir. Allah ya Allahu Akbar. Sebab itu, perkataan awal tu kita perlu hayati dah. Ada 2 orang contohnya yang sedang menunaikan salat. Seorang dia sedang menunaikan salat dalam keadaan lalai. Allahu Akbar, perkataan Allahu Akbar tu sendiri dia tak rasa Allah Maha Besar. Dia hanya ucap di lidah saja. Tapi hatinya tak merasakan bahawasanya dia sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Besar. Sampai akhir, tuan-puan sekalian, kalau daripada awal tak merasakan Allah, bagaimana untuk selepasnya? Dia mula menunaikan salat dan di sebelahnya pula ada hamba Allah yang memahami maksud perkataan. Bila dia ucap Allahu Akbar, dia benar-benar merasakan bahawa dia di hadapan Allah. Itu maksud al-ihsan. Ihsan maksud dia apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kan ini ditanya oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimasukkan dengan ihsan? Lalu Nabi menjawab, ihsan itu ialah an ta'budallaha ka'annaka tarahu, iaitu apabila kamu beribadah kepada Allah dan kamu merasakan bahawasanya kamu melihat Allah. Fa in lam takun tara,
Sekiranya kamu tidak mampu untuk merasakan dan memang kamu tidak mampu untuk membayangkan kamu melihat Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya bayangkan dan merasakan bahawasanya Allah sedang melihat kamu. Jadi ketika kita salat, bawakan perasaan Allahu Akbar. Kita rasakan bahawasanya Allah sedang melihat kita. Barulah kita akan solat dengan tertib sebab kita rasa sedang diperhatikan, sedang dilihat oleh Allah. Dan Allah bukan melihat zahir kita saja. Allah juga melihat bagaimana hati kita ketika menunaikan salat. Sebab itu Allah perintahkan di dalam Al-Quran, aqimis salah li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatiku. Bermaksud Allah tahu ketika salat kita ingat Allah ataupun selain daripada Allah. Ramai di kalangan kita termasuk saya, ketika solat tu lah datang apa yang kita duk fikir sebelum solat. Masa solat tu dah fikir apa yang nak masak, lauk apa. Ketika solat tu lah duk fikir ujian-ujian. Duduk fikir nak selesaikan masalah tu, masalah ni. Apa yang merusingkan, apa yang sekian-sekian. Sedangkan kita kena ingat, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan mendirikan solat. Jadi orang yang dapat pertolongan Allah dalam solat adalah orang yang solat khusyuk. Sebab itu Allah sambung, innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah sebut dalam firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-salah, mohonlah pertolongan dengan sabar, menahan diri daripada marah dan sebagainya, dan dengan solat. Sesungguhnya ia sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Sebab itu ciri-ciri orang yang dapat pertolongan Allah adalah orang yang solatnya khusyuk. Sebab itu bukannya bila solat mohon pertolongan dah fikir masalah. Tetapi ketika solat, tuan-puan sekalian, usaha untuk tak fikir masalah tersebut, insya-Allah solat dengan khusyuk, memahami bacaan dalam solat sehingga akhir, masya-Allah, apa yang kita dapat ialah insya-Allah selepas itu masalah kita akan diselesaikan oleh Allah. Tapi ramai yang melayan masalah itu dalam solat. Dan bila dapat ilham dalam solat, dia rasa itu ada ilham daripada Allah. Percayalah itu adalah tipu daya syaitan. Syaitan dia tahu kita sedang ada masalah apa, dia perhati. Syaitan sentiasa berada bersama dengan kita qarin. Syaitan tahu apa yang sedang merusingkan kita saat itu. Dia bisik supaya kita berfikir. Kita layan-layan dalam solat, kita menganggap bahawasanya itu ada ilham daripada Allah. Itu adalah gangguan dan bisikan tipu daya syaitan. Sepatutnya kita cuba fokus dalam solat. InsyaAllah ilham yang benar ada datang selepas solat. Petunjuk, pertolongan Allah akan datang selepas solat. Dan dalam solat Allah meminta aqimis salah li zikri. Dirikanlah solat untuk engkau mengingatiku, bukan mengingat masalah yang Allah berikan. Bukan mengingat ujian Allah. Bukan mengingat makhluk. Ujian itu juga makhluk. Mengingati Al-Khaliq iaitu pencipta. Makhluk adalah yang diciptakan. Selain daripada Allah semua ciptaan. Termasuk masalah kita, termasuk akal, termasuk apa yang kita rasa. Sedih, luka, kecewa. Semua itu adalah makhluk yang Allah ciptakan ke dalam hati kita. Masya Allah. Ustazah, kalau saya menangis, saya teringat masalah, boleh ke Ustazah? Tak apa. Bukan kata dilarang. Cuma nak sebutnya kalau kita mampu untuk fokus betul-betul memuji Allah, mengingati Allah, mensyukuri Allah, insya Allah masalah seberat apa pun boleh selesai dengan solat. Okey, kita tengok tuan-puan sekalian. Kan takbir. Okey, ini boleh padam ya. Saya Syirah tolong padam. Saya nak sambung sikit lagi. Saya nak sambung bismillahirrahmanirrahim. Payah ya Syirah. Tak apalah tu yang sikit-sikit tu. Maksudnya saya rasa pemadam dia kurang bagus. Kena cari pemadam lain. Sebab masa Zah nak padam pun dia susah nak hilang. Okey, tak apa. Saya nak bagi sedikit falsafah solat dan berkaitan dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Subhanallah. Okey, kita tahu, tulis kat sini dululah. Isra' adalah perjalanan Nabi daripada mana? Daripada Mekah ke mana?
Mekah di Masjidil Haram. Nampak tak? Masjid ke masjid? Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kan? Daripada Mekah ke Palestin, iaitu di Masjidil Aqsa. Betul kan? Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Manakala Mi'raj pula ialah daripada Masjidil Aqsa. Lepas tu sebenarnya kita kena tulis macam ni. Kuatkan sikit aircon. Daripada Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Okey. Untuk apa naik ni? Berjumpa Allah di Sidratul Muntaha untuk mendapat solat. Kan? Untuk mendapat wahyu solat. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, kalau kita perhatikan, Isra ada perjalanan daripada bumi ke bumi. Mi'raj ada perjalanan daripada bumi ke langit sampai Sidratul Muntaha, atas daripada langit lagi. Untuk Allah kurniakan satu ibadah yang paling istimewa, iaitu salat. Masya Allah. Dan kita tahu ini riwayat yang sahih, peringkat awal adalah 50 waktu. Bukan 50 rakaat dia, 50 waktu. Okey, sekarang cuba kira dik. Cuba kira, kita ada 24 jam. Betul kan? Kita ada 24 jam. 24 jam, sekarang kita solat berapa waktu? 5 waktu. Kita ada 24 jam, kita ada 5 waktu solat. Cuba kira kalau 50 waktu solat, berapa minit kita kena solat? 1200 jam. Tak. 50 kali. Sekarang dalam tempoh 24 jam kita solat 5 waktu saja. Peringkat awal solat adalah 50 waktu. Penurunan awal wahyu solat adalah 50 waktu. Kalaulah tidak ada pengurangan, kan Nabi Ibrahim yang minta kurang, bukan Nabi Musa alaihissalam minta kurang. Cuba cari hadis Nabi berkenaan dengan pengurangan waktu dan hadis Nabi yang berkenaan. Boleh panggil lagi berapa orang? Ustazah Izzati pergi tiba-tiba tak ada, kenapa ya? Kalau dah macam ni kena standby ya. Okey, subhanallah. Okey, 5 waktu. Cuba kira kalau 24 jam 5 waktu, jadi berapa minit sekali kena solat? Syiral. Tak tahu nak bagi macam mana. 24 jam bagi 50. 0.48. Jadi 5 minit sekali kena solat. Betul tak? Okey. Jadi 5 minit sekali kena solat, tuan-puan sekalian. Betul lah, 5 minit sekali solat, 5 minit sekali kena solat. 50 waktu. 5 minit sekali kena solat, 5 minit sekali kena solat. Sekarang kita solat 5 waktu. Ada yang 3 jam sekali solat. Ada maghrib dengan isyak tu dekat, tapi isyak nak ke subuh tu berapa jam? Ada itu dah 8 jam. Kita sekarang 24 jam 5 waktu sahaja. Asalnya kewajipan solat Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 waktu. Tuan-puan sekalian, 50 waktu. Kalaulah betul 50 waktu ni tuan-puan sekalian, bermaksud dalam tempoh 24 jam 5 minit sekali kita kena solat. Dalam tempoh 24 jam 5 minit sekali kita kena solat. Cuba cari hadis Nabi yang berkenaan dengan solat kita, walaupun 5 waktu sahaja menyamai seperti 50 waktu. Itu ada disebut dalam hadis Nabi. Bagi kamu orang beriman, kita ni yang solat ni, sekarang ni subhanallah, kita tahu sejarahnya tuan-puan sekalian. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kewajipan 50 waktu solat, turun ke langit yang ke-6, bukan langit ke-7, tak silap saya. Langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memberitahu, wahai Muhammad,
Sesungguhnya umatku tidak akan mampu, apalagi umatmu wahai Muhammad, minta kurang dengan Allah. Bila minta kurang dengan Allah, tuan-puan sekalian, Allah kurangkan 5, 5, 5. Kan? Sehinggalah akhirnya tinggal 5 waktu saja. Tinggal 5 waktu lagi. Lalu Nabi Musa berkata lagi, wahai Muhammad, minta lagi kurang dengan Allah. Umatku tidak mampu, umatmu lagi tidak mampu. Dan kalau kita fikir 5 waktu, dah lah Nabi ulang alik lebih kurang berapa kali? 9 kali. Daripada 50 jadi 45, jadi 40. Ulang alik sampai jadi 5 waktu, tuan-puan sekalian. Maksudnya sampai peringkat 5 waktu, Nabi Musa minta kurang lagi. Dan memang benar kata Nabi Musa, 5 waktu pun umatmu tak mampu. Dan hari ini, kalau ikut peratusan ada kajian-kajian dibuat, umat Islam di Malaysia sendiri lebih kurang dalam 70% tak solat, 30% solat. Ada kajian kata 20% je solat, 80% tak solat. Dan memang betul 5 waktu pun berat bagi umat Islam hari ini. Namun tuan-puan sekalian, bagi yang tetap teguh mendirikan solat, walaupun dia solat 5 waktu, tapi dia akan dapat pahala umpama solat 50 waktu. Ini berdasarkan ada jumpa tak? Okey. Sabda Nabi SAW. Baginda SAW bersabda, Baginda SAW tak henti-henti berulang-alik antara Tuhan dan Nabi Musa AS sehingga Allah Ta'ala berfirman. Masya Allah. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan hanyalah 5 waktu sehari semalam. Setiap solat fardu sama nilainya dengan 10 ganjaran. Oleh demikian bererti 5 waktu solat fardu sama dengan 50 fardu solat fardu. 50 solat fardu. Untuk melakukan kebaikan tapi tidak melakukan, nescaya akan dicatat baginya satu kebaikan jika itu disambung dengan hadis yang lain. Tuan-puan yang mata Allah sekalian, betapa mulia dan hebatnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu dikatakan dalam hadis Nabi, cuba cari hadis tu, yang disebutkan tentang umur umatku adalah sekitar 63 hingga ada sekitar umur 63 tahun. Tapi sebenarnya ada Nabi sebut antara umur berapa. Dan kita adalah umat umat yang paling pendek umur. Kalau Nabi Nuh umur dia 1350 tahun. Zaman tu kalau jumpa sama-sama dia, umur berapa pakcik? 620 baru. Umur berapa? 420. Ui, dah panjang. Itu lagi panjang umurnya 700 lebih tu. Sekarang kalau jumpalah borak macam tu memang tak betul lah. Sekarang umur 100 lebih dah pelik sangat. Umur 80 lebih tu dah nak umur subsidi dah, tuan-puan sekalian. Hadis Nabi SAW. Umur, hadis yang sahih, hadis riwayat Tirmizi daripada Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, usia umatku berkisar antara 60 hingga 70. Nabi sebut 60 hingga 70. Jadi tuan-puan sekalian, namun umat Nabi Muhammad SAW walaupun umurnya pendek, tapi amalan diganda-gandakan. Contohnya amalan solat, walaupun dikurangkan kepada 5 waktu daripada 50, potong kosong tu jadi 5, banyak beza. Kalaulah 50, kita 5 minit sekali kena solat, tuan-puan sekalian. 5 minit sekali solat, 5 minit sekali. Jadi buat tak jadi kerja. Tapi Allah berikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun dikurangkan jadi 5, tapi ganjarannya 5 kali 10. Jadi 5 kali 10 jadi 50. Setiap kali kita solat, walaupun hanya satu waktu, tetapi digandakan umpama 10 kali solat. Jadi kita tetap diberi ganjaran 50 waktu. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu, once kita buat solat, kita solat kena terbaik. Sebab pahala diberikan sangat berganda. Nanti bulan Ramadan yang kita sangat bimbang, ramai orang bulan Ramadan dia bagi fokus kepada solat-solat sunat. Solat tarawih memang kita fokus sebab solat tarawih istimewa ada bulan Ramadan saja. Ini laju kuat sangat pula aircon, buat sederhana. Jadi sebenarnya yang perlu kita beri perhatian antaranya adalah solat fardu perlu diberikan perubahan dan perlu di-upgrade. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, ini saya belum habis. Bayangkan ya, ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan, cari hadis tu yang berkenaan dengan solat fardu, di antara solat fardu akan menghapuskan dosa. Yang Nabi sebut Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa. Solat ke Jumaat ke Jumaat menghapuskan dosa. Solat ke solat menghapuskan dosa. Sebab itu tuan-puan sekalian, kalaulah kekal 50 waktu, 5 minit sekali solat, sempat tak nak buat dosa? Tak sempat tuan-puan sekalian.
Sempat kali 5 minit sekali. Lepas solat. Lepas solat, sempat tak nak buat maksiat? Sempat tak nak bercakap pasal orang? Sempat tak nak pergi sana, nak pergi sini? Tak sempat, tuan-puan sekalian. Tetapi kerana Allah telah menjadikan, Masya Allah. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Hadis yang sahih, Nabi bersabda, As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan. Mukaffiratu ma bainahunna idza jtanaba kabair. Bermaksud solat 5 waktu. Solat 5 waktu daripada solat ke solat. Solat 5 waktu daripada Zuhur ke Asar, Asar ke Maghrib, Maghrib ke Isyak, Isyak ke Subuh. Jumaat ke Jumaat dan Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa kecil di antara waktu-waktu tersebut selama mana ia tidak melakukan dosa besar. Masya Allah. Tuan-puan bayangkan ya, kalaulah 50 waktu, 5 minit sekali solat, memang tak sempat buat dosa. Tetapi Allah berikan kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun antara contoh subuh ke zuhur ada berapa jam? 5 jam, 6 jam. Lebih kurang 5-6 jam. Kita tak menunaikan salat, tetapi Allah jadikan ia satu bentuk penghapus dosa. Daripada subuh ke zuhur, tuan-puan sekalian, lebih kurang ada 5 jam, 6 jam. Jadi penghapus dosa-dosa yang kecil selagi mana kita tak buat dosa yang besar. Kalau buat dosa besar, mengumpat, tak boleh lah. Ia tu kena taubatan nasuha. Kalau kita ejek orang, hina orang, itu taubatan nasuha, tuan-puan sekalian. Sebab itu, bila kita faham tentang hakikat besarnya ibadah solat, kita tak akan main-main. Kita akan solat bersungguh-sungguh. Kita akan solat betul-betul, tuan-puan sekalian. Ini, daripada peristiwa Isra' Mi'raj ni. Subhanallah, hebatnya. Rupanya ada hadis Nabi. Dikurangkan ya, kepada 5, tapi tetap dapat ganjaran. Oh, hebat, nak tunaikan solat betul-betul. Oh, rupanya daripada kalau 5 minit sekali memang tak apalah dosa. Sebab solat je selalu. Kan? Tapi kalaulah kita tak mampu, memang tak akan mampu, Allah tetap jadikan di antara Zuhur ke Asar. Lepas tu Asar pula ke Maghrib. Tulisan Ustazah. Okey. Lepas tu Asar pula ke Maghrib. Maghrib pula ke Isyak kan? Isyak pula ke Subuh. Di antara waktu-waktu ni dihapuskan dosa-dosa kecil. Semua dosa kecil dihapuskan. Selagi mana ia tidak melakukan dosa besar. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Saya nak berkongsi lagi falsafah Isra' Mi'raj. Okey. Dalam perjalanan Isra' Mi'raj. Kita buat naik ke atas lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ditemani siapa? Dengan malaikat. Ditemani siapa? Teman dengan malaikat Jibril. Rasulullah ditemani malaikat Jibril. Rasul menunggang apa? Rasulullah menunggang burak. Okey, subhanallah. Kejap. Rasul menunggang burak, Rasul ditemani. Maksudnya ditemani, dipandu oleh malaikat Jibril. Betul kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang burak, ditemani, maksudnya ditemani di sini malaikat Jibril menunjukkan jalan. Pergi sana, pergi sini, sebuah apa-apa dan sebagainya. Maksudnya pemandu jalan adalah malaikat Jibril. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menerima solat. Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menunggang burak dan dipandu oleh malaikat Jibril. Dalam perjalanan bertemu dengan Allah ketika hidup, subhanallah, masih hidup dan bertemu dengan roh dan jasad. Antara falsafah lah yang kita boleh fahami dalam perjalanan ini, iaitu dalam proses kita sendiri nak bertemu dengan Allah, kita perlu menunggang. Menunggang apa? Kita perlu menunggang. Kita perlu menunggang apa? Burak ini mewakili apa, tuan-puan sekalian? Binatang. Kan? Burak ni
gambarannya adalah binatang syurga. Makhluk syurga tapi bayangannya adalah binatang. Binatang ni mewakili hawa nafsu. Sebab binatang Allah ciptakan akal, Allah ciptakan nafsu. Daripada nafsu tak ada keinginan berpasangan. Daripada nafsu ada nafsu berkasih sayang, dia sayang anak, dia protect. Okey, binatang mewakili menunggang nafsu, kita sebutkan. Okey, kita adalah manusia. Manakala malaikat ini mewakili akal. Malaikat Allah ciptakan akal saja. Binatang ada nafsu. Malaikat hanya ada akal saja. Jadi dalam perjalanan kita menuju Allah, kita perlu menunggang hawa nafsu kita dan kita perlu dipandu dengan akal. Okey. Dan subhanallah, solatlah akan membuatkan perjalanan kita akan tepat bertemu dengan Allah. Allahu Akbar. Dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-puan sekalian, kita perlu menunggang hawa nafsu kita, bukan hawa nafsu yang memandu kita. Subhanallah, yang memandu kita adalah akal kita, fikir baik buruk. Di sini letaknya iman dan sebagainya. Kemudian, dan tujuan untuk kita pergi tu, tuan-puan sekalian, untuk kita bertemu dengan Allah, solatlah kenderaan kita. Bukan kenderaan, maksudnya solatlah kaedah ataupun cara untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah ketika saat hidupnya untuk menerima wahyu solat, wahyu zakat, puasa, sedekah, semua lain-lain melalui perantaraan Jibril. Kan? Tetapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terima salat, Allah perjalankan perjalanan istimewa tanpa melalui perantaraan Jibril. Allah bagi direct. Dan tuan-puan sekalian, setiap kali kita salat, yang kita dah terangkan daripada awal tadi, doa apa semua, setiap kali kita salat, tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, setiap kali itu kita sebenarnya direct bercakap dengan Allah. Tanpa perantaraan. Allah Subhanahu Wa Taala direct bertemu dengan Nabi SAW, direct bertemu dengan Allah untuk menerima ibadah solat. Itu Nabi ada kelebihan, kemuliaan, keistimewaan bertemu dengan Allah saat hidup untuk menerima ibadah solat. Dan Rasulullah tinggalkan dan kita solatlah juga adalah penghubung kita direct bercakap dengan Allah tanpa perantaraan malaikat Jibril dan sebagainya. Subhanallah. Berapa kali sehari? 5 kali sehari. Umpama seperti 50 kali sehari. Sebab itu bila kita faham betapa hebatnya nilai solat, Masya Allah tuan-puan sekalian, kita akan menghargai waktu solat yang mana Allah kurniakan hanya 5 kali dan waktunya sangat pendek. Tapi hari ini ramai orang menunaikan solat dalam keadaan lalai, tidak mengingati Allah, tak faham apa yang dia baca di dalam solat. Dia semayang laju-laju, tergopah-gapah, semayang dalam keadaan pakaian yang tak sempurna, tak jaga betul-betul wuduk dan sebagainya. Jika kita tak jaga bab salat tuan-puan sekalian, tak jaga bab sah wuduk tadi kita dah terangkan, kita terlepas apa? Kita terlepas dapat pahala 50 kali solat. Kita terlepas pengampunan antara 2 solat. Kita terlepas banyak perkara yang Allah janjikan bagi orang yang menunaikan solat. Yang Allah sebut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah, melindungi kamu daripada perkara-perkara yang buruk. Orang yang jaga solat, Allah lindungi daripada keburukan, daripada perkara-perkara yang keji dan sebagainya. Dan Allah berikan pertolongan bagi orang-orang yang solat. Sebab tu orang yang jaga solat, jangan susah hati dengan ujian Allah. Pertolongan Allah mesti datang. Allahu Akbar. Banyak kita terlepas apabila kita tak jaga ikatan simpulan kasih kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh tolong padamkan sahabat-sahabat sekalian. Okey, cuba kita tengok tuan-puan yang dimati Allah sekalian, dalil bacaan dan pergerakan dalam solat. Masya Allah. Okey, kita tinggal masa lebih kurang 10 minit lagi. Sekarang, pusing dek, pusingkan. Tunjuk sini. Ustazah sejuk sangat. Mana tadi? Enak tu. Dia sebenarnya kita boleh 24 dan kadang tu buat 1 je, 26 begitu je. Ya.
Okey, subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Cuba tengok, solat adalah amal ibadah pertama yang akan dihisap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala ma yuhasabu bihi 'abdu yawmal qiyamah min 'amali salatuh fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Bermaksud, sesungguhnya amal yang pertama dihisap pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sungguh dia orang yang beruntung dan berhasil, dan jika solatnya rosak, sungguh dia telah gagal dan rugi. Ibadah yang pertama akan dihisap, ibadah yang pertama akan dilihat, akan diperhatikan, akan dihitung adalah solat. Sebab itu amatlah rugi. Ada orang dia beri perhatian yang lebih kepada sedekah. Bukan saya kata tak bagus, bagus. Bab sedekah dia lah paling utama. Contoh bab tolong orang sikit. Tapi bila bab solat, dia solat laju-laju, dia solat tak tenang, dia solat dalam keadaan lewat selalu, dia solat dalam keadaan dia tak jaga sangat. Bab lain dia jaga. Sedangkan kita tahu solat adalah amalan yang pertama. Fa'in saluhat. Kalau solat itu baik, faqad aflaha wa anjah. Nampak tak? Nabi menyebutkan, maka jika solatnya baik, solatnya selesai, solatnya beres, sungguh dia seorang yang beruntung dan berhasil. Dia orang yang akan berjaya, orang yang akan beruntung. Aflaha adalah maksudnya beruntung. Sebab bila perkataan tu aflaha, saya nak sebutkan, saya nak juga perhatikan seruan azan. Seruan azan. Okey, seruan azan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu. Kan kita sampai hayya. Hayya ala. Yang pertama hayya ala salah. Betul tak? Hayya ala salah. Allah tisang Ustazah. Okeylah tu ya, cantiklah tu. Okey, tapi Ustazah nak tulis ni. Okey. Betul tak hayya je macam ni? Ha? Apa dia? Betul tak hayya? Ada alif? Betul ke? Cek balik. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Ya ke? Tak rasanya. Hayya 'alas salah. Lepas tu hayya. Ha? 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 Ha. Hayya 'alal falah. Okey, apa maksud dia? Datanglah. Ini seruan, datanglah kepada solat. Datanglah solat, macam itulah. Lepas tu datanglah. Sebab perkataan di sini ni, aflaha ni. Datanglah. Ramaikan yang sebut menuju kepada kejayaan. Betul kan? Datanglah menuju solat, datanglah menuju kepada kejayaan. Betul kan? Biasa diterjemahkan kepada al-falah iaitu kejayaan. Okey. Ustazah Aini, Ustazah Izzati, Ustazah Ain. Al-falah bahasa Arab maksud dia apa? Ya ke kejayaan? Najah. Untung. Najah maksud berjaya. Ni anjah. Faqad aflaha wa anjah. Wa anjah ni dalam hadis ni baru maksud berjaya. Najihah yang berjaya, aflaha. Cuba cari perkataan falah. Apa maksud falah? Hasil kejayaan. Siapa belajar bahasa Arab dia tahu maksud falah ialah petani. Al-falah maksud dia petani. Ha. Ini baru cerita pasal kalimah azan sebenarnya memang hebat, itu wahyu daripada Allah. Kenapa? Wahai datanglah menuju solat, datanglah menuju bertani, seolah macam itulah. Subhanallah. Masya Allah. Tapi tafsiran kepada kejayaan pun betul juga. Bertani, petani, subhanallah. Hari ni tanam, esok terus tumbuh ke? Tak. Petani untuk dapatkan suatu hasil dia kena usaha. Sebab itu dia gunakan istilah faqad aflah, maka dia akan berhasil. Faqad, dia akan dapat hasil. Okey, tuan-puan sekalian, petani dia kena usaha. Memula tanam, lepas tu lagi siram. Mungkin ni tanam semai lagi. Lepas tu baja, betul kan? Lepas tu kena jaga ni, racun ke apa jaga. Mungkin kalau padi 3 bulan, 4 bulan. Lepas tu kadang-kadang tuan-puan sekalian, apa yang berlaku? Tiba-tiba datang banjir, habis rosak. Subhanallah. Betul kan? Masya Allah. Tapi Allah bukan melihat hasil.
Sebenarnya hasil daripada solat yang kita dapat, iaitu usaha kita tu nak dirikan solat tu, itulah hasilnya. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Usaha itulah hasilnya, usaha kita. Sebab itu dia akan berhasil, Masya Allah. Bila hayya ala salah, datanglah menuju salat. Hayya ala falah, datanglah menuju kepada kejayaan. Kejayaan yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang akan berusaha, mereka yang akan berhasil. Kesan orang yang salat, dia akan menjadikan orang yang sentiasa berusaha dalam hidupnya. Dia sentiasa, sebab petani untuk dapatkan hasil, dia berusaha tanam, mesti ada tingkatan, mesti ada usaha-usaha yang dilakukan. Sebab itu, hayya 'ala salah, datang salat, hayya 'alal falah, kamu akan menuju kepada hasil. Kamu akan menuju, kamu akan dapat, kamu akan jadi orang yang berusaha. Dan orang yang berusaha itulah orang yang berhasil. Subhanallah. Kadang-kadang kita berusaha untuk khusyuk, itulah khusyuk, tuan-puan sekalian. Kadang-kadang kita berusaha untuk solat dengan ingat Allah. Walaupun sekejap datang juga, tuan-puan sekalian, ingat saya pada Allah, tapi Allah dah tengok usaha kita. Allah dah tengok hasil pada usaha, itulah hasilnya. Hasilnya apa? Berusaha untuk khusyuk, itulah khusyuk. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Bila kita tengokkan hayya 'alal falah, datanglah bertani. Soalnya begitu, bukan bertani. Sebenarnya tani ni, petani ni, subhanallah, itu sebagai lambang. Semua benda perlu ada benih, lepas tu kena siram, istiqamah, tuan-puan sekalian. Perkara paling susah kita nak buat adalah istiqamah. Tapi orang jaga solat, orang yang istiqamah. Walaupun dia usaha, tapi tak berjaya juga, dia usaha lagi. Kan, usaha sampailah dia akan berhasil. Orang yang sentiasa jaga solat, dia tak akan kecewa dengan usaha dia yang sebelum berhasil. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita perlu melalui proses seperti petani untuk akan dapat hasilnya. Begitu juga orang yang solat, dia akan menempuh satu proses. Masya Allah. Okey, sebab saya tengok tu perkataan aflaha di sini ni. Masya Allah. Faqad aflaha. Sekiranya solatnya sah, solatnya diterima, faqad aflaha, maka dia orang yang beruntung dan berhasil. Beruntung. Wa anjah, sebenarnya yang paling tepat adalah orang yang berjaya. Aflah, orang yang dapat hasil, orang yang beruntung. Wa in fasadat. Tapi kalau nak sebut falah, berjaya pun boleh, tuan-puan sekalian. Tapi salah satu maksud falah juga adalah petani yang menghasilkan usaha kemudian dapat hasil. Jadi sebab itu bila kita rujuk perkataan dari sudut bahasa, kita seronok. Bahasa Arab ni dia ada banyak maksud. Wa in fasadat, kalau rosak faqad khaba wa khasira, maka dia akan gagal dan rugi. Kalau tanaman-tanaman yang diusahakan itu rosak, maka dia rugi. Solat ni subhanallah, dia umpama sebagai satu kaedah untuk kita kekal duduk di atas track apa? Hidup sentiasa berusaha. Kita tak pernah kecewa walaupun usaha kita hari ni belum dapat hasil. Orang yang solat, dia tak akan putus asa dengan rahmat Allah. Dia usaha bisnes yang pertama, tak dapat, tak berjaya, rugi. Cuba lagi yang kedua, cuba yang ketiga. Orang yang begini, yang tetap bersangka baik, tetap bersemangat adalah orang yang mendirikan solat. Dia adalah orang yang sentiasa berusaha dalam hidupnya untuk capai bahagia dunia, untuk capai bahagia akhirat. Masya Allah. Okey, kita tengok sikit lagi, masa dah habis, tuan-puan sekalian. Solat sebagai terapi resah gelisah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang bermaksud, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan solat. Dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Nak dapat tahap, dapat pertolongan dengan solat, ia berat kecuali orang yang khusyuk dalam solat. Iaitu mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Okey, kita tengok seterusnya, was-was dalam solat. Ini antara yang mengganggu khusyuk. Datang was-was, sah tak wuduk tadi? Dah tengah semayang, fikir balik. Aku kentut ke tak? Itu panjang cerita, saya tak dapat kupas, tapi ada banyak dah camah saya sebelum ini. Yang mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanazaghanaka minasyaitani nazaghun fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, persoalannya Ustazah.
Boleh tak nak sebut auzubillah ketika salat? Boleh tak nak sebut auzubillah? Contoh, tengah solat, lepas tu kan, ni ramai yang tanya, tengah solat tiba-tiba barulah sedar, ya Allah, takutnya aku khayal, ya Allah. Tiba-tiba boleh tak nak auzubillah minasyaitanirrajim? Tengah rukuk ke, tiba-tiba nak baca auzubillah minasyaitanirrajim. Sebab rasa macam banyak sangat gangguan ni. Masya Allah. Cari isti'azah dalam solat. Subhanallah. Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, firman Allah, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, kaedah melawan bisikan syaitan. Yang pertama, mohon perlindungan Allah. Yang kedua, mujahadah melawan bisikan tersebut. Kaedah melawan bisikan syaitan, mohon perlindungan daripada Allah. Sabda Nabi SAW, Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba za'anhu a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Nabi sebut, sesungguhnya aku akan mengajarkan satu kalimah yang jika orang itu membacanya, nescaya beredar apa yang ada padanya. Seandainya dia membaca, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Subhanallah. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, perkataan auzubillahi minasyaitanir rajim ni banyak sangat disebut dalam hadis Nabi tentang barakah mengucapkan kalimah auzubillahi minasyaitanirrajim ni. Masya Allah. Okey, isti'azah, namanya isti'azah. Kan, isti'azah. Apa maksud isti'azah? Mohon perlindungan. Apakah lafaz isti'azah? Lafaznya adalah a'udzubillah. Cari Ustazah nak sekarang. Auzubillahi minasyaitan rajim. Okey, subhanallah. Maksud dia apa? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Maksud dia aku. A'udzu berlindung. Aku berlindung billah, dengan Allah. Lepas tu daripada syaitan rajim, yang direjam. Subhanallah. Sekarang kita minta perlindungan daripada Allah. Aku mohon perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang direjam. Tuan-puan dimati Allah sekalian, perlindungan yang kita minta adalah perlindungan yang kita tak tahu bagaimana bentuk dia. Kalau kita minta tolong suami, bang, tolong lindungi saya daripada orang tu bang, saya gini-gini. Ya, suami mungkin buat sesuatu dan kita boleh nampak cara dia lindung, dia jaga kita ke dan sebagainya. Tapi perlindungan yang kita minta dengan Allah adalah bentuk perlindungan yang kita tak tahu bagaimana Allah akan lindungi kita. Lepas tu kita mohon pula perlindungan daripada Allah yang maha melindungi, Allah yang maha berkuasa. Kenapa bila mohon perlindungan, kita mohon perlindungan daripada Allah yang maha kuasa daripada apa ni? Daripada syaitan. Daripada syaitan. Sebab apa? Hanya Allah yang boleh melindungi kita daripada gangguan syaitan. Kenapa? Kenapa? Sebab apa? Syaitan adalah makhluk gaib dan Allah yang paling kenal syaitan. Allah paling tahu tipu daya syaitan. Dan Allah lah yang boleh merejam syaitanir rajim. Subhanallah. Manusia tak boleh rejam, manusia tak boleh halang, manusia tak boleh untuk melawan syaitan melainkan dengan perlindungan yang datangnya daripada Allah. Dan bila Allah melindungi syaitan, melindungi kita daripada syaitan, Allah akan merejam syaitan yang ada bersama dengan kita. Sebab itu ahli ulama menyebutkan, barang siapa yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tapi jangan sebut dalam keadaan lalai. Auzubillahiminasyaitanirrajim, auzubillahiminasyaitanirrajim. Sebut tu kena berserta dengan maksud. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Aku mohon perlindungan ya Allah daripada syaitan yang direjam. Subhanallah. Dan para ahli ulama menyebutkan siapa yang mengucapkan isti'azah, maka Allah akan menghantar para malaikat. Siapa yang akan rejam syaitan ni? Malaikat, tuan-puan sekalian. Allah menghantar malaikat untuk merejam syaitan yang ada bersama dengan kita. Tapi dengan syarat kita kena minta.
Bukan kita harap Allah Maha mengetahui, Allah tahulah tu macam mana, kalau ada syaitan ganggu dia rejam. Sebab itu konsepnya doa. Doa ini adalah permohonan, permintaan. Siapa nak dapat perlindungan, minta perlindungan. Jadi siapa yang nak perlindungan daripada syaitan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, aku mohon perlindungan daripada syaitan yang direjam, maka syaitan yang ada bersama dengan kita akan direjam oleh Allah. Yang mengganggu kita, yang menyebabkan kita marah. Bayangkan yang Nabi sebut, sesungguhnya aku akan mengajarkan satu kalimah. Mengajarkan satu kalimah yang jika orang itu membacanya, saya beredar apa yang ada padanya. Beredar, siapa yang beredar? Syaitan akan beredar. Syaitan akan lagi. Seandainya dia membaca, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Bukan dan ni, aku berlindung kepada Allah dan syaitan. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Subhanallah. Saya tak jumpa tadi. Okey, tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Jadi isti'azah ni, kaedah melawan bisikan syaitan, mujahadah, perjuangan. Lepas itu khusyuk sebagai roh solat. Okey, kita tengok sesungguhnya mereka yang selalu bersegera dan mengerjakan perkara baik, berdoa, subhanallah, itu di antara qad aflaha, maka berjayalah orang-orang yang beriman. Maka berhasillah orang-orang yang beriman. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Masya Allah, aflaha jegi, hayya alal falah, kan yang kita terangkan. Orang yang berjaya tu orang yang sentiasa berusaha dalam hidupnya. Orang yang berjaya, beruntung, kan, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya, maka sentiasa berusahalah orang-orang yang beriman itu. Allazina hum fi salatihim khasyun, iaitu mereka yang dalam solat yang khusyuk. Dan juga firman Allah ini biasanya digunakan dengan perkataan maka telah berjaya. Siapakah orang beriman yang berjaya? Orang yang solatnya dalam keadaan yang khusyuk. Subhanallah. Okey. Menurut para ulama Maliki, amalan membaca isti'azah dan basmalah sebelum baca surah Al-Fatihah adalah okey. Lepas tu mazhab Syafi'i, Hanafi pula. Ulama Syafi'i dan Hanbali pula menyatakan isti'azah adalah sunat dibaca secara perlahan pada setiap awal rakaat, iaitu sebelum mula membaca yang lain. Dilakukan dengan menyebut auzubillahi minasyaitanirrajim. Subhanallah. Okey. Kalau kita baca ada satu hadis Nabi SAW, faiza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitanirrajim. Kalau ikut mazhab Syafi'i kita, sunat kita baca isti'azah untuk setiap kali sebelum kita baca Al-Fatihah. Untuk setiap rakaat. Kan, sebelum baca Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sunat. Maksudnya boleh kita baca dalam solat. Kemudian, bahkan sebelum baca Quran, memang hadis Nabi tu, Nabi menyebutkan tentang wa idza qara'tal Quran fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Apabila kamu ingin membaca Al-Quran, maka isti'azah, mohon perlindungan daripada Allah minasyaitanirrajim, dari syaitan direjam. Perasan tak kita kalau nak solat, nak baca Quran kan ngantuk semua kan? Syaitan duduk atas mata, kita duduk cokek-cokek, bisik-bisik supaya kita nak buat urusan lain sampai kita tak tenang untuk baca Al-Quran. Kalau datang perasaan tu ngantuk, datang perasaan rasa boring baca Quran dan sebagainya, masa tu isti'azah, auzubillahi minasyaitanirrajim. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, tuan-puan yang dimati Allah sekalian, sikit lagi kita nak tengok rukun-rukun khusyuk salat, muraqabah, rasa pengawasan, mengagungkan Allah. Ini jadi panjang ni, muraqabah, berasa Allah mengawasi dan sebagainya, takzim, mengagungkan Allah, al-mahabbah. Ini dari sudut tasawuf. Sebenarnya yang lebih baik adalah bagi tip yang dari sudut amalan yang kita boleh buat apa. Kan? Masya Allah. Menggunakan diri tawaduk. Ini dari sudut tasawuf. Orang yang tak halal mendapat khusyuk, orang yang sombong, orang yang hatinya kan, orang yang lalai, orang yang sombong. Ini pun dari sudut tasawuf ni. Ini dari sudut akhlak, dalaman dan sebagainya. Okey, subhanallah. Okey, tuan-puan sekalian. Antaranya, kan, tip Imam Al-Ghazali. Tip yang Al-Ghazali untuk dapat khusyuk. Itu yang kita maksudkan. Bila kita berkongsi, kita lebih kepada tip-tip yang bagaimana untuk dapat khusyuk. Ini dituliskan oleh para alim ulama, antaranya Imam Ghazali, banyak lagi lah imam-imam. Dan antara tip yang paling utama untuk dapat khusyuk solat adalah dengan memahami bacaan dalam solat. Okey, sebenarnya banyak tu, ada kalau cari tip solat khusyuk. Subhanallah. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai penutup pada perkongsian pada hari ini, bagaimana ya untuk dapat subhanallah, untuk mendapat khusyuk dalam solat al-haya. Ini pun tak juga ni, bukan yang dimaksudkan. Okey,
Tapi bukan yang ni. Yang ni yang sama tadi tu. Kita cari kaedah, tips. Okey, tapi saya banyaklah kaedahnya. Bagaimana wuduk kita, bagaimana ketika kita nak berhadapan dengan Allah, bagaimana suasana hati kita, fikiran kita, lepas tu bacaan apa sebelum solat. Tapi cuma tuan-puan sekalian, insya-Allah kita akan dapat khusyuk solat apabila, subhanallah, kita akan dapat khusyuk solat apabila kita memahami bacaan dalam solat. Itu adalah basic yang sangat utama. Okey, subhanallah, cara mendapat khusyuk dalam solat antaranya persediaan untuk solat, membersihkan diri dan bersugi. Jangan solat ketika makanan dan keadaan lapar. Kalau tak lapar, makanan bersedia, tunaikanlah solat dulu. Jangan solat dalam keadaan menahan air besar dan kecil. Masya Allah. Kemudian memakai pakaian bersih dan kemas. Jangan makan minum berlebihan ketika hendak solat. Tidak membazir air wuduk ketika hampir solat. Dan okey, yang ni memang sangat bagus, tapi tak sempat nak baca sebab dia ada apa yang perlu dibuat sebelum solat, apa yang perlu dibuat ketika solat untuk dapat khusyuk solat, dan apa pula yang perlu dibuat selepas solat. Kan doa Allah taqabbal minna salatana, ya Allah terimalah solat kami. Lepas tu mohon dengan Allah lepas solat, ya Allah, Allahumma ja'alna minal musallin al khashin. Ya Allah, jadikanlah aku seorang yang menunaikan solat yang khusyuk. Kena minta dengan Allah untuk dapat solat yang khusyuk. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, kalaulah kita memahami bacaan dalam solat, doa iftitah itu sendiri kan berdasarkan hadis Nabi SAW. Contohnya bacaan doa iftitah itu sendiri, Masya Allah, okey, dalil hadis Nabi SAW. Okey, ramai orang tak baca doa iftitah ketika solat. Ramai yang tak baca sebab rasa sunat. Dan ia bukan sunat mu'ad, ia sunat hayat. Tapi insya-Allah siapa yang membaca, ini hadis sahih riwayat Muslim tuan-puan sekalian. Dan insya-Allah siapa yang berilmu, orang yang tahu pasal hadis ni, dia tak akan tinggalkanlah doa iftitah. Tak akan tinggalkan. Dan insya-Allah bacaan doa iftitah adalah satu doa yang kita mulakan solat. Siapa yang memahami maksudnya sekali, kan, kalau tak mampu nak faham, baca saja. Tapi yang terbaik memahami, barulah ada penghayatan. InsyaAllah kita akan dapat mencapai kedudukan solat yang tenang, solat yang khusyuk. Okey, kita baca hadis Nabi ni maksudnya saja. Daripada Ibnu Umar, dia berkata, ketika kami solat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seseorang mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sebagaimana yang kita baca doa iftitah tu tuan-puan sekalian. Maha besar Allah, segala puji bagi Allah. Tapi ada lagi dua yang lain yang menyambung yang doa iftitah kita baca tu kan. Lantas Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimah tadi? Masya Allah. Maksudnya lepas solat lah ni. Lepas selesai solat, Nabi bertanya, siapakah yang membaca kalimah tadi? Seorang sahabat menjawab, saya wahai Rasulullah. Lalu baginda bersabda, sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi, sebab pintu-pintu langit dibuka kerana kalimah itu. Kata Ibnu Umar, maka aku tak pernah lagi meninggalkannya semenjak aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan hal itu. Hadis riwayat Muslim 150. Tuan-puan sekalian, membaca doa iftitah ketika solat, pintu langit akan terbuka. Subhanallah. Bayangkan ya, bila kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin. Inna salati salatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Ikrar kita dalam doa iftitah itu membantu kita menjadi orang yang khusyuk dalam solat dan membantu kita menjadi orang yang taat kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Sebab kita sebut apa? Inna salati salatku wa nusuki, segala ibadahku. Nusuki juga memasuk segala amal-amal perbuatanku. Bukan solat saja, segala amalan kita. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, adalah untuk Tuhan sekalian alam. Subhanallah. Bayangkan tuan-puan yang dimati Allah sekalian, Masya Allah. Jika kita memahami tentang makna dalam solat, kita akan khusyuk, kita akan tenang, kita akan beri perhatian tumpuan. Sebab masa cakap tu nak bawa maksud sekali. Adakah sempat ketika itu untuk kita memikirkan selain daripada apa yang kita baca dalam solat? Dan ia akan menjadi pergerakan dalam solat pada awal sampai ke doa, permohonan, rayuan, kita mengadu dengan Allah. Kita tengok pula Al-Fatihah.
Kan kalau pergi masuk Al-Fatihah satu-satu pula, ya Allah azim, sangat hebat masuk Al-Fatihah. Pergi pada kalimah iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku memperhambakan diri. Di luar solat kita jadi hamba kepada hawa nafsu, hamba kepada manusia, hamba kepada kecantikan sampai sanggup buat apa saja untuk lihat cantik, hamba kepada kemasyhuran, buat apa saja, TikTok itu ini, buat perkara yang macam-macam sebab kita jadi hamba kepada kemasyhuran, kita nak kejar masyhur. Ada orang jadi hamba kepada harta, duduk buatlah macam-macam apa saja untuk mengumpulkan harta. Ada orang menjadi hamba kepada pujian, buat sesuatu untuk dapat pujian. Tapi bila kita baca dalam solat, iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku memperhambakan diri, baru sedar kita sebenarnya hamba Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Nak jadi hamba Allah kena mohon tolong dengan Allah, baru dapat jadi hamba Allah. Baru sedar kita ni tak ada apa-apa. Hamba tidak memiliki. Hamba tidak memiliki. Bila kita sebut Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan, Raja di dunia, kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mula kita puji Allah lah, Raja ni sekalian, memiliki semuanya. Maliki Yaumiddin, Raja, pemilik, Malik. Lepas tu kita sambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku memperhambakan diri. Mula sebut Raja kan, kemudian disusuli dengan kita mengakui kitalah hamba kepada Raja. Dan kita sedar bahawasanya hamba tak memiliki apa-apa. Kita hanya memerlukan, kita perlu memohon kepada Raja, subhanallah. Lalu subhanallah, apa yang kita akan dapat tuan-puan sekalian? Pertolongan daripada Allah. Dan ada hadis Nabi kan yang berkenaan dengan jawapan-jawapan Allah ketika salat. Ini penutup ni tuan-puan sekalian. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak membaca Quran Al-Fatihah dalam solat, maka solatnya tidak sempurna. Lalu orang bertanya kepada Abu Hurairah, bagaimana kalau kami solat mengikut imam? Jawabnya, bacalah perlahan-lahan. Okey, ini ada hadis Nabi berkenaan dengan jawapan Allah apabila kita membaca setiap ayat dalam Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda, solat itu ku bagi, ini hadis kursi, solat itu ku bagi dua antara ku dan hambaku. Untuk hambaku ialah apa yang dimintanya apabila dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, lalu Allah menjawab hamidani abdi, hamidani abdi, hambaku memujiku. Bila kita menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim, lalu Allah menjawab Athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Kemudian bila kita sebut Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah menjawab Majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Fawwada ilayya abdi, hambaku berserah diri kepadaku. Lalu kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau saja kami menyembah dan kepada engkau saja kami meminta pertolongan. Lalu Allah menjawab hadza baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah antara aku dengan hambaku, dan apa yang hambaku minta maka hambaku akan dapat. Allahu Akbar. Bila kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, lalu Allah menjawab hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah bahagian untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, itu belum habis lagi, sampailah kepada waladhdallin dan sebagainya. Setiap kali kita baca Al-Fatihah, Allah akan jawab, tapi kita tak dengar sebab itu alam ghaib. Tetapi kalau kita mengerti, memahami, menghayati bacaan Al-Fatihah, kita tak akan mampu untuk mengingati selain daripada apa yang kita baca. Tetapi malangnya, umur kita dah 40 tahun, dah 50 tahun, dah 60 tahun, kita belum lagi memahami bacaan dalam solat. Kita perlu berapa tahun lagi tuan-puan sekalian? Adakah saat kita mati, lalu kita meminta untuk tangguhkan masa mati? Sebab apa? Ya Allah, berikan aku tangguh masa. Aku belum lagi menunaikan solat dengan baik, dengan sempurna, dengan merasakan engkau wujud ketika solat, dengan memahami bacaan dalam solat. Sebab itu tolonglah cari, tak perlu pergi kedai, Google saja tuan-puan sekalian, ada banyak, pasu print dah. Kan target kita ada sebelum mati mesti faham setiap bacaan dalam solat, agar kita mula solat dengan nikmat, dengan rasa kemanisan, rasa syok. Orang kata rasa syok sebab rasa macam kita baca setiap satu tu datang maksud, sampai kita peringkat kita boleh senyum. Sampai peringkat tuan-puan sekalian, ramai orang kata ustazah, saya perlu tu, saya perlu ni, saya perlukan rezeki ustazah, tak cukup rezeki ustazah, saya ada banyak aib, macam mana apa doa nak tutup aib ustazah, saya ni selalu dihina, macam mana ya supaya orang dah tak hina saya ustazah, saya ni selalu sakit, macam mana nak sihat ustazah, saya sekian-sekian. Tuan-puan sekalian, semua yang kita minta ada dalam solat, semua yang kita nak ada dalam bacaan antara dua sujud.
Rabbi ufili ya Allah, ampunilah aku. Rabbi ufili warhamni, rahmatilah aku. Wajibunni, tutuplah aibku. Warfa'ni, tinggikan darjatku. Warzuqni, berilah rizki kepadaku. Wahdini, tunjukilah, berilah petunjuk kepadaku. Kita kadang selalu keliru, perlu petunjuk daripada Allah. Perlu dapat hidayah jalan yang benar. Wa'afini ya Allah, afiatlah aku, berikanlah wa'afini, maafkanlah aku. Wa'fu'ani, berikanlah kesihatan kepadaku. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, semua yang kita perlukan memang ada dalam bacaan antara dua sujud. Tapi kerana kita tak faham maksud antara dua sujud tu, jadi kita dalam keadaan berdoa, baca, tapi dalam keadaan lalai. Sedangkan Allah sedang melihat kita. Hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada apa? Kepada rupa paras kamu, kepada jasad kamu, kepada harta kamu. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati kamu dan kepada amalan kamu. Jadi, dua-dua wajib disertai ketika solat. Bukan hanya baca Rabbi fili warhamni wajibuni, tapi fikiran ke lain. Allah sedang melihat dua-dua. Amalan kita, duduk tu, baca tu, dan juga hati kita, masa kita minta dengan Allah, hati faham ke tidak? Hati minta ke tak? Kalau lidah je, kita boleh tahu kalau orang tu minta bukan dengan hati. Kalau kita minta dengan suami, Bang boleh tak? Bang saya nak ni. Tapi berbeza kalau kita minta, Bang boleh tak? Teringin sangat, hati tu nak sangat. InsyaAllah kalau kita minta dengan hati tu, akan sampai ke hati dia. Dia faham apa yang kita rasa. Kalaulah kita bercakap, saya bercakap bukan dengan hati tu apa sebenarnya, perempuan takkan rasa. Kalau bercakap, okay, kita solat kena khusyuk. Kalau kita khusyuk gini-gini, solat ni gini-gini, itu cakap dengan lidah. Tapi dengan hati, kita sebut, dengan kita menghayati, insyaAllah sampai ke hati. Bila kita berdoa dengan lidah, mungkin tak sampai, tak makbul. Tapi bila doa minta dengan hati, Allah melihat kesungguhan. Allah tahu hati kita betul-betul nak Rabbi ufili, betul-betul nak pengampunan. Warhamni, betul-betul nak rahmat Allah. Wajibuni, betul-betul nak dilindungi daripada aib. Warfa'ni, betul-betul nak ditinggikan darjat. Orang dah tak hina kita. Sebab itu kena ada penghayatan, faham maksud. Daripada faham maksud itulah barulah kita menghayati, dan suara hati kita juga akan bersuara. Subhanallah. Tidak ada alasan tuan-puan, saya tak belajar bahasa Arab Ustazah. Habis tu kita boleh pula faham bahasa Inggeris kan? Ini bahasa syurga, ini bahasa Al-Quran, ini bahasa Allah, kalamullah. Jadi sebenarnya siapa yang berusaha, dia akan berjaya. Saya jumpa ramai dah orang tu, umur 60-70. Ustazah, Alhamdulillah, gitu dengar Ustazah duk tekan. Makcik tak percaya, tapi boleh Ustazah rupanya. Cuba hafal maksud Al-Fatihah, cuba hafal maksud duduk antara sujud, cuba hafal maksud tahiyat. Walaupun umur makcik dah 60 lebih, 70 lebih, boleh rupanya Ustazah. Dan akhirnya Alhamdulillah sebelum mati sempatlah solat dengan rasa nikmat. Sebab dah faham dah semua apa yang dibicarakan dengan Allah. Alhamdulillah, Masya Allah tuan-puan dan Allah sekalian. Dan sebagai penutupnya, saya ingin mengajak untuk hadir ke satu webinar di Ambang Ramadan. Webinar di Ambang Ramadan, membongkar ilmu, keajaiban dan kemuliaan Ramadan. Kalau tuan-puan yang mengikuti elang webinar ni, Ustazah kenapa asyik bertukar je penceramah? Kan yang kekal saya seorang je tu Yang kekal saya seorang. Dua penceramah sebelum ini ada sedikit isu teknikal, adalah beberapa perkara yang akhirnya kami akur, tidak dapat diteruskan dan kita tukar kepada yang pertama Dr. Aiman Al-Akiti. Subhanallah. Saya kira kita kenal Dr. Aiman Al-Akiti ni pendakwah muda, ulama muda yang sangat alim. Subhanallah. Kemudian Ustaz Muhammad Syahari Abdul Rahman yang pakar tafsir. InsyaAllah akan masih lagi mengupas tajuk yang sama. Akan dilaksanakan pada 3 April 2021. 3 hari bulan 4 tuan-puan sekalian. Walaupun tuan-puan mungkin ada kerja ke masa tu, tetapi boleh tengok sebab kita tak akan padam. Kita tengok slot pertama oleh saya, iaitu 111 soal jawab fiqh Ramadan. Akan menggunakan buku ni, 111 fiqh Ramadan. Buku pun dah siap tuan-puan sekalian, dah boleh buat order. InsyaAllah kita akan cuba tengok persembahan di dalamnya. Kita buat dengan interaktif, color dan sebagainya. Masya Allah. Dan menghimpunkan dalam ini 111 bermaksud satu soalan. Bermaksud ada 111 soal jawab fiqh Ramadan. Dia termasuk bab puasa,
termasuklah semua kita kumpulkan 111 soalan, mudah-mudahan soalan-soalan yang tertanya, yang ditanya menjadi persoalan. Buku ni dah boleh dibeli, dah boleh ditempa, insya-Allah. Kita akan mula buat post tu dalam 25 hari bulan, 26 hari bulan macam tu. Kan insya-Allah akan sampai sebelum webinar ni. Akan sampai. Dan saya sendiri akan gunakan buku ni sebagai rujukan. Ini adalah buku pertama terbitan sendiri di bawah Ustazah Asma Harun. Dan ini adalah antara gabungan tim Ustazah Asma Harun dan juga Ustaz Muhammad Zulkhairi. Tuan-puan dan mati Allah sekalian. Okey. Buku ini berharga RM38, tapi untuk peringkat awal permulaan kita ada less 10%. Tuan-puan sekalian, less 10% banyak tu. Banyak. Masya Allah, mudah-mudahan dia boleh merungkai pelbagai soal jawab tentang Ramadan. Okey. Isi kandungan juga menarik dan juga persembahan juga menarik. Saya sangat mengalu-alukan tuan-puan sekalian untuk hadir webinar ni. Dan kita bawakan pencemar-pencemar penyampai yang sangat berkaliber kan, yang ilmu sangat tinggi, subhanallah, kecuali saya lah. Tapi Dr. Aiman dengan Ustaz Syahri ni, subhanallah, kita maklum dan makruf mereka ni. Untuk slot kedua akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman, iaitu menggapai darjat taqwa melalui suluhan Al-Quran. Kita akan mula tadabbur. Kemudian slot ketiga, diskusi ilmiah membongkar ilmu keajaiban dan kemuliaan Ramadan. Okey, itu akan dibawakan oleh Dr. Aiman Al-Kiti kan, dari sudut falsafahnya. Jadi kita akan gabung dari sudut akidah, dari sudut fiqh dan juga dari sudut tasawuf. Webinar di Ambar Ramadan. InsyaAllah 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Mungkin ada orang tak boleh nak follow penuh the whole day. Tetapi jangan bimbang, kita boleh follow selepas itu. Sebab masuk je dalam grup, close group FB ni, close group tu tak akan dipadam. Boleh murajaah, boleh tengok balik. Dan kepada siapa yang dah ada soalan, anda dah boleh bagi awal lagi kepada ni. Boleh WhatsApp dan sebagainya. Yuran serendah RM60 sahaja. Dan kepada yang tidak mampu untuk masuk ke webinar ini, maka anda boleh je WhatsApp pada nombor yang tertera. Dan insya-Allah kita akan bagi percuma sebab ada pihak yang infak webinar ni secara percuma. Jadi kepada siapa yang nak infak yuran webinar, Ustazah saya bayar untuk 10 orang. Saya 9 orang lagi Ustazah boleh infak kepada orang yang tak mampu nak masuk webinar Ustazah. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, webinar ini adalah ikhtiar kita juga untuk menjana pendapatan kita bagi kelangsungan kerja amal, kerja dakwah. Daripada yuran webinar inilah kita bayar gaji staf-staf kita dah 60 orang. Yuran webinar inilah sebagai enjin ataupun jentera minyak kepada gerak kerja dakwah dan kerja amal kita. Jadi kita tak mampu nak menampung kos-kos operasi kita hanya sekadar kita ada dalam 60 orang staf. Buat kerja amal, buat kerja NGO, buat kerja dakwah, ngajar-ngajar mu'alaf. Kita tak ambil duit NGO untuk bayar gaji pekerja. Tapi kita survive dengan apa? Dengan berniaga melalui galeri Ustazah Asma, melalui pelbagai produk. Dan kita buat webinar begini berbayar 2 bulan sekali je. Ustazah tak buat seminggu sekali. Kami tak buat sebulan sekali. Kami tak buat 2 minggu sekali. Saya sendiri segan untuk buat kuliah yang berbayar. Jadi kita buat 2 bulan sekali saja webinar berbayar tuan-puan sekalian. Dan Alhamdulillah daripada yuran itulah boleh menjadi seperti minyak lah. Kalau kereta tak nak bergerak, tak ada minyak. Sama juga gerak kerja dakwah tak boleh nak bergerak tanpa keuangan. Daripada keuangan itulah kita boleh meneruskan modal-modal insan, kerja-kerja amal, kerja dakwah dan sebagainya. Sebab itu kepada siapa yang nak infak yuran webinar pun boleh WhatsApp yang tertera. Nanti kita akan berikan infak yuran itu kepada mereka yang tak mampu nak masuk kepada webinar di Ambang Ramadan membongkar ilmu keajaiban dan kemuliaan Ramadan. Subhanallah. Sekian daripada saya tuan-puan sekalian. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur. Dan saya juga mengajak untuk sama-sama berinfak kepada surau Felda ini agar mereka boleh meneruskan kerja amal, kerja dakwah. Subhanallah. Sekian daripada saya. Sekian, saya mohon maaf sepanjang penyampaian kalau ada kesilapan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang banyak. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih, kafalah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.